Pakaian tradisional etnik Melayu. Sejarah berkenaan pakaian etnik Melayu. Pada zaman Melayu kuno, iaitu sebelum kedatangan Islam, dipercayai bahawa kemban adalah pakaian wanita biasa pada ketika itu. Kemban pada asasnya adalah sejenis sarung, hanya dipakai oleh wanita. Secara tradisinya, wanita memakai dua helai pakaian. Bahagian bawah dililit pada pinggul yang menutup bahagian bawah badan, iaitu pinggul, peha dan kaki, dan dipanggil kain sarung. Manakala bahagian yang dililit di bahagian atas badan terdiri pada badan dada dan batang badan, ianya dipanggil kain kemban. Kain ketiga yang dipanggil kain kelubung, iaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutup kepala, terdiri pada kepala, bahu dan lengan daripada terik matahari. Pakaian tipikal lelaki pada waktu itu hanya melibatkan dua helai pakaian, iaitu sarung, kain yang lebih besar dililit di pinggang yang menutup bahagian bawah badan, manakala sehelai lagi yang lebih kecil diikat di kepala bagi membentuk hiasan kepala. Baju Melayu diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah sewaktu memerintah Melaka. Baginda mahukan baju Melayu menjadi pakaian diraja pada waktu ketika itu. Baju Melayu terdiri daripada dua jenis baju. Yang pertama, cekak musang. Kedua, baju Melayu Teluk Belanga. Baju Melayu cekak musang merujuk kepada kolor berdiri di leher, biasanya dengan 5 butang. Dipercayai bahawa 5 butang itu mewakili keharmonian dalam rumah tangga. 2 teratas mewakili ibu bapa, manakala 3 terbawah mewakili anak-anak. Menurut ahli sejarah Azah Aziz, bagaimanapun menawarkan pandangan berbeza mengenainya, dengan mengatakan bahawa ia mewakili 5 rukun Islam. Saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional Melayu lelaki, iaitu Teluk Belanga, pula dipopular dipakai di Johor dan dinamakan semena nama Ibu Negeri Johor ketika itu. Kini, wilayah di bawah Singapura. Butang tunggal pada baju Melayu ini menandakan kepercayaan dan kewujudan hanya satu Tuhan yang benar. Pakaian baju Melayu dua helai itu dipakai dengan songkok dan samping sebagai pelengkap busana. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional etnik Melayu perempuan, iaitu baju kurung, merupakan pakaian tradisional masyarakat Melayu yang serba boleh. Ini dicipta oleh Sultan Abu Bakar. Mempunyai reka bentuk yang menyenangkan dari segi estetika dan mematuhi peraturan Islam. Labuh baju kurung tradisional terletak di bawah lutut dengan lengan panjang penuh dan kain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional etnik Cina bagi lelaki, iaitu jubah labuh. Semasa Tahun Baru Cina, lelaki Cina memakai pakaian jubah labuh yang merupakan sejenis pakaian tradisional. Majoriti masih dibuat di China dengan bahan sutera dan brokat berwarna terang yang dihiasi dengan hiasan benang, emas dan perak. Seterusnya, pakaian tradisional etnik Cina lelaki, iaitu suntang dan tangchuang. Suntang dikenali sebagai pakaian tradisional lelaki Cina. Ciri utama pakaian ini adalah mempunyai bentuk longgar kola Mandarin atau
butang sampul disusun di bahagian hadapan dada. Dari penggunaan fabrik, pembuatannya menggunakan kain sutera atau kapas tenun. Seterusnya saya akan menerangkan pakaian tradisional etnik China perempuan, iaitu Cheongsam. Pakaian gaya Cheongsam Qiupa dikatakan berasal daripada zaman dinasti Qing abad ke-17 hingga 20, khususnya daripada wanita macu. Ciri-ciri utama Cheongsam atau Qiupa adalah potongan baju adalah mengikut bentuk badan. Pakaian jenis gaun mempunyai bukaan sebelah kanan dengan butang simpul, dua bukaan lebar di kedua-dua belah punggung dan berkola mandarin. Pakaian etnik Cina perempuan seterusnya adalah samfu. Dalam bahasa Kantonis, perkataan samfu bermaksud baju dan seluar. Selain daripada cheongsam, ia adalah merupakan pakaian tradisional wanita Cina. Biasanya dipakai oleh wanita yang lebih tua dan lebih matang. Ia kelihatan sama seperti pijamas. Ia adalah pakaian dua helai di mana bajunya adalah longgar yang dipakai bersama seluar tiga suku atau seluar paras buku lali. Pakaian seterusnya adalah pakaian etnik India lelaki. Yang pertama kita ada kurta, iaitu pakaian tradisional lelaki yang sama popular juga seperti sari wanita. Lelaki India memakai kurta tradisional yang tidak berkola dengan lengan yang longgar dan dibuat secara tradisional daripada kain kapas atau kain sutera. Terdapat beberapa pilihan untuk bahagian bawah kurta, iaitu dhoti, kain yang dipakai di pinggul seperti seluar tetapi disarungkan untuk membentuk lipatan di bahagian depan. Lungi, sehelai pakaian yang agak ringkas. Kain ini dipakai di sekeliling peha seperti sarung dan boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Yang ketiga, kurta pijama. Berwarna putih secara tradisionalnya, merupakan seluar longgar dengan tali yang diikat di pinggang. Bagi India pula, wanita, pakaian tradisional adalah sari, iaitu kain yang sepanjang 5 hingga 6 ela yang biasanya dipakai dengan choli, blouse ketat pendek dengan warna yang serupa. Sari dililit pada badan sehingga hujung bersulam tergantung di bahu. Kedua-dua sari dan koli diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Koli yang asalnya mempunyai garis leher yang tinggi dan lengan panjang, tetapi sejak tahun 1960-an ia menjadi lebih pendek dengan lengan berakhir di atas siku dan blouse berakhir di atas pusat. Palu iaitu bahagian paling banyak hiasan di atas kain sari, sering disarungkan di belakang pemakai. Pakaian wanita India seterusnya adalah salwar kamis, iaitu untuk Punjabi yang berasal daripada utara India. Ia adalah pakaian harian yang popular wanita India di Malaysia. Terdiri daripada seluar longgar salwar yang sempit di pergelangan kaki yang dipadankan bersama jubah di atas, iaitu kamis. Wanita Punjabi selalunya memadankan dupatta atau odani, tudung dengan salwar kamis untuk menutup kepala dan bahu mereka. Bahan untuk dupatta biasanya bergantung pada material kayu dan biasanya diperbuat daripada kain kapas, georgetta, sutera dan chiffon. Kita beralih pula kepada etnik Kadazan di kawasan Penampang bagi lelaki. Pakaian mereka dikenali dengan gaung dan sauva. Gaung adalah baju berlengan panjang tanpa sulaman. Ia dihiasi dengan pemangkasan emas dan butang emas pada hari ini. Soyak pula ialah seluar hitam yang dipakai dengan tali pinggang yang tugut yang terdapat hiasan emas pada jahitan di sepanjang pinggul untuk seluar moden. Selain itu, penutup kepala yang diperbuat daripada tenunan tangan kain kasar yang dipanggil siga juga dipakai untuk menyempurnakan penampilan etnik Kadazan. Siga boleh sama ada dilipat atau dipintal untuk tujuan upacara pesta menuai. Bahan yang membuat siga ialah kapas, berasal daripada buah yang dipanggil kapuk. Pewarna juga berasal daripada tumbuhan. Okey, pakaian seterusnya adalah pakaian etnik Kadazan Penampang perempuan, Cina Wangga dan Tapi.
Sinuanggai ialah belas berlengan pendek dan berleher U yang dipakai oleh wanita yang lebih muda dan mempunyai zooman tenang di sepanjang bukaan untuk kepala dan lengan, dan di sepanjang jahitan sisi dan di sepanjang bahagian tengah belakang itu benang kapas merah, kuning dan krim. Tapi ialah skirt lilit silinder panjang dan dahulunya daripada kapas hitam biasa. Kini ia sering dimeriahkan dengan sirih, iaitu pemangkasan emas melepasi pinggul di hadapan skirt disilang oleh satu lagi jalur pemangkasan dari pinggang ke bawah. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang etnik Kayan. Etnik Kayan ni adalah satu kaum yang dipercayai telah bermastautin di Sarawak lebih daripada 300 tahun yang lalu. Tambahan pula sejumlah besar komuniti Kayan ini menetap di negara Indonesia, terutama di bahagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Okey, untuk seterusnya kita boleh tengok pakaian tradisional etnik Kayan lelaki. Untuk etnik Kayan lelaki ini, dia bercirikan kepahlawanan atau lebih kepada perang, dan sesuai dengan amalan ngayau. Ngayau ni bermaksudlah amalan memotong kepala musuh yang terkenal pada masa dahulu. Okey, untuk seterusnya kita tengok pakaian tradisional untuk etnik Kayan perempuan. Okey, kita boleh tengok pakaian tradisional kaum komuniti ini menarik dan unik sebab mereka ni dia buat pakai handmade, dia pakai tangan sendiri dengan manik-manik halus serta berwarna-warni lah. Kita boleh lihat pada gambar yang sekarang ni terlalu cantik dan kreatif. Diorang menggunakan manik-manik dan orang kata pakai handmade lah, tak pakai mesin ke apa. Okey, untuk kesimpulannya, setiap etnik di Malaysia ni mempunyai gaya pemakaian yang berbeza mengikut etnik dan kepercayaan masing-masing. Bagi pendapat saya, daripada pemakaiannya adalah menunjukkan identiti sebuah kaum. Setiap pakaian tradisional etnik mempunyai cerita dan keunikannya yang tersendiri. Setiap satunya boleh menarik perhatian dalam memperkukuhkan warisan bangsa pemakaiannya seperti yang saya cakap tadi.